Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Kita dapat berkumpul mendirikan salat maghrib berjemaah, seterusnya berada di dalam majlis ilmu. Kata baginda Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu melewati taman syurga maka singgah. Maka sahabat Nabi tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa benda taman syurga itu? Maka jawab Nabi, hilaqul dzikr, halaqah ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan pertama kali saya sampai masjid ni. Rupa penduduk Johor kan? Betul, pertama kali kuliah di masjid ni dan pertama kali semayang di masjid ni. Betul tak? Betul? Pertama kali. Kuliah kali kedua dah. Cuma kali yang pertama tu bukan dengan tuan-tuan. Cuma saya dengan sekolah Seberang Jaya. Cuma mereka buat di sini. Lama dah lah, 2, 3, 4 tahun lepas. Siang masa tu pagi. Ni kalau ikut kuliah maghrib ni kali pertama. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sebagai orang kata apa, pengenalan, sebagai nak kenal-kenal dengan tuan-tuan. Masjid Semilang ni masjid yang terkenal dengan pengimarahan dia, terkenal juga dengan beberapa cerita dia kan. Terkenal lah Masjid Semilang ni, kira orang pakat nak masuk ni Masjid Semilang ni. Saya mai tadi tengok orang pun ramai semayang, anak-anak muda pun ramai. Imam baca masya-Allah sedap macam dengan di Arab, meraikan jemaah. Kata Nabi, al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'taman. Imam itu ialah grantor dan para muazzin itu ialah orang yang amanah. Allahumma arsyid al-a'immata waghfir lil muazzinin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunkan dosa kepada para muazzin semua. Itu Nabi doa khusus untuk para imam dan para muazzin seluruh dunia, special daripada Rasulullah SAW. Maka kita berasa seronok. Pasal apa tuan-tuan? Sekarang ni dia jadi satu trend. Masjid dan surau yang di tengah-tengah pekan ni dia jadi imarah lebih. Baguslah, bukan kita salah. Dia jadi imarah, dia jadi ramai orang, dia jadi meriah, dia jadi orang kata apa, aktif berbanding kalau kita lihat zaman 80-an, 90-an dulu mungkin masjid-masjid di bandar-bandar di pekan-pekan ni kurang. Yang subur dengan majlis ilmu, yang subur dengan kuliah, yang subur dengan jemaah ni kebanyakan masjid-masjid yang berada di kampung-kampung. Hari ini kita lihat suasana dia makin terkalih. Kalau kita pergi berceramah di surau-surau taman yang terletak di pekan-pekan misalnya, orang jauh lebih ramai berbanding, maaf sebutlah kalau dalam video nanti tengok, berbanding yang kawasan kampung sikit. Kalau kita pergi berceramah di masjid-masjid kampung yang kalau masjid itu ada taman di sekeliling dia, taman perumahan, ramai. Tetapi kalau masjid itu tak berapa ada taman, dia hanya bergantung kepada majoriti orang kampung, dia jadi tak ramai. Kenapa budaya tu jadi begitu sekarang? Bagaimana satu ketika dulu orang kata orang bandar, orang pekan ini jauh daripada agama, sebaliknya orang kampung mesra dengan agama. Sekarang suasana dia nampak berbeza. Meskipun pekan dan bandar ni nampak adalah dia punya anak-anak muda dengan sosial dia, tetapi perkembangan ilmu, perkembangan dakwah juga turut meriah berkembang ni di pekan-pekan dan bandar-bandar. Dan masjid tuan-tuan salah satu di antaranya lah, yang berada di tengah-tengah pekan, sebelah di highway, tetapi boleh subur dengan majlis ilmu. Saya tak sangka ramai lagu ni. Alhamdulillah, tapi saya mengharapkan lepas ni kita lagi ramai lagi insya-Allah. Seronok dalam suasana yang begini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati az-zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Tidak akan berhenti berjuang satu taifah, satu kumpulan dalam kalangan umat aku, akan terus menerus berjuang az-zahirina 'alal haqq, menzahirkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, sehingga akan datang dalam keadaan kiamat pun mereka akan terus menerus dalam keadaan berjuang.
Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha zawali al-ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwali minha." Allah Subhanahu wa taala pernah membentangkan kepada aku bumi. Bumi itu Allah pernah bagi bentang depan Nabi. Fara'aitu masyariquha wa magharibaha. Sampai aku dapat melihat daripada hujung ke hujung, timur ke baratnya. Tapi ini bukan cerita flat earth ni dah. Ini cerita Allah bentang untuk Nabi bumi sampai Nabi dapat lihat sampai ke hujung. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umat aku saya belughu mulkuha ma zuwali minha, dan sesungguhnya kekuasaan umat aku nanti akan meliputi daripada semua yang aku tengok itu. Dalam hadis yang lain kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu akan bermula dengan dalam keadaan terasing, kemudian akan kembali terasing. Bermaksud di interval punya phase itu, fasa pertengahan itu dah tak terasing dah. Islam bermula terasing, kemudian tak terasing. Bermaksud orang tidak kekok memakai nama Islam, orang menegakkan undang-undang Islam, orang berpakaian Islam, tidak dilihat asing. Tetapi kata Nabi, wa sayaudu kama bada'a ghariba, kelak dia akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, bergembiralah orang yang merasakan terasing tersebut. Semua hadis ni tuan-tuan, Nabi menceritakan tentang apa? Tentang perkembangan umat ini, tentang jatuh bangunnya umat ini. Satu hadis yang lain dalam Bukhari Muslim riwayat muttafaqun alaih, Khabbab bin Al-Arat sebut, satu ketika ini zaman sebelum hijrah di Mekah, kata Khabbab bin Al-Arat ni tuan-tuan, satu orang sahabat Nabi yang awal peluk Islam. Dia antara orang yang awal. Dia ada yang kata dia Bani Khuza'ah, ada yang kata dia Bani Tamim. Tamim. Yang dia kata Bani Tamim tu, he was one of them lah, Bani Tamim. Khabbab. Tapi saya tak mau cerita panjang lah pasal kita ceramah kan, tak boleh nak perinci sangat. Cuma nantilah ke depan. Cuma Khabbab dia kata, satu hari syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu hari aku ni masa dia cerita ni, dia kata peristiwa ni berlaku sebelum hijrah ke Madinah. Satu hari aku pergi mengadu dekat Nabi. Masa tu Nabi SAW sedang berbaring di tepi Kaabah. Wahwa burdatun, dalam keadaan kain burdah Nabi itu Nabi letak sebagai pelapis. Nabi rehat sat di dinding Kaabah sedang berbaring. Kain burdah Nabi itu Nabi lilit jadikan bantai. Khabbab ceritalah hadis ni. Aku sampai di Kaabah tu, aku nampak Nabi duduk tidur lagu tu, maka aku question. Dia bukan ask, kena terjemah bahasa Melayu saya tak tahu, tapi dia lebih sedap question. Syakauna ni dia bukan asking, dia questioning. Dia ada beza kan. Nak terjemah bahasa kita saya tak tahu, tapi sini seberang jaya kemah dah, tuan-tuan faham maksud saya kan. Dia bukan mempersoalkan dalam arti kata petikai dah. Macam malaikat tanya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha tu kan, dalam surah Baqarah. Kenapa Allah nak buat atas muka bumi itu khalifah yang akan merosakkan muka bumi, yusfiku dima, menumpahkan darah? Itu questioning, mempersoalkan untuk nak tahu jawapan, bukan nak mempertikaikan Allah. Konsep yang sama, Khabbab tanya Nabi, ala tansurulana ya Rasulullah, tak tolong doa kami, tak tolong dekat Allah bagi pihak kami. Kasar kan? Dalam keadaan masa tu tertekan tuan-tuan, orang Islam kena tindas, orang Islam kena pulau, orang Islam kena pukul, ada yang mati syahid, kena bunuh. Masa tu Sumayyah kan, terseksa, tertekan. Orang jual beli pun tak mau, mak buang anak, dibuang oleh keluarga, dipukul, dihantar, maka seksa masa tu. Khabbab tanya Nabi, ya Rasulullah, ala tansuru lana, tak tolong, minta, ya Rasulullah, tak doa ke Allah, minta tolong bagi kami Sat. Tanya lagu tu. Ala tad'u lana, tak tolong doa kat kami Sat ke? Yang kata ni pun Khabbab ni bukan kecil budak tuan-tuan, dia pun kena teruk. Kalau dia cakap kosong, perempuan-perempuan pergi tanya Nabi lain cerita. Dia sendiri pun dah kena teruk dah. Dia awal peluk Islam tuan-tuan. Antara yang awal menzahirkan keislaman ya, disebut dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, Rasulullah tentulah, Abu Bakar, Khabbab bin Al-Arat, Bilal bin Rabah, ni antara yang awal menzahirkan keislaman mereka. Rasulullah dilindungi oleh Abu Talib. Maksudnya dengan adanya Abu Talib, orang tak berani sentuh Rasulullah lagi masa tu. Kata kok jauh ya.
Abu Bakar kena juga sikit-sikit dengan family dia. Tetapi sebab family dia, Abu Bakar Bani apa? Bani Tayyim. Sebab ada Bani Tayyim, orang tak berani pukul Abu Bakar teruk-teruk. Tetapi Bilal dengan Khabbab teruk tuan-tuan, kena. Khabbab, dia ni tukang besi. Dia hamba pada Umair. Kemudian bila dia tahu keislaman dia, mereka pakaikan kat dia baju besi, letak dia tengah-tengah panah, terik mentari sampai melupah, habis terbakar kulit dia satu badan. Tak cukup dengan tu, mereka heret badan dia, giring atas bara api sampai ke Tanaim, keluar daripada Mekah. Pasal nak seksa dia di luar. Cukup gitu tuan? Tak cukup. Tuan dia, majikan dia, ambil besi panah tajam, panah layuk dengan api, tusuk dubur dia, kemaluan dia. Ini khabar. Padanlah dia bertanya Nabi lagu tu pun. Bukan dia cakap kosong, dia kerja apa tak buat, petikai. Dah, dia kena dan dia tanggung. Akhirnya dia tanya Nabi. Nabi kena dulu, berjuang dulu. Dan Nabi pernah doa dekat dia, dalam hadis yang lain. Dan bila dia kata lagu tu kat Nabi, Nabi pun bangkit. Nabi kata, ala qaumun ataupun innal qauma kana qablakum mimman kana qablakum atau kama qala. Sesungguhnya kaum yang mempertahankan agama Islam ini ataupun mempertahankan tauhid ini sebelum kamu dulu, yu'khazu rajulu, depa itu ditangkap, lelaki-lelaki mereka ataupun depa tu setiap seorang mereka tu ditangkap, ya, kemudian dibuatkan fayufarul ardu, dikorek lubang, fayuj'alu fiha, dimasukkan depa dalam lubang ni. Nabi cerita ni, ya. Orang-orang dulu sebelum kamu mempertahankan Islam dalam keadaan depa itu ditangkap, dikorek lubang, disumbat dalam lubang, tak tutup balik lubang, sekerat badan. Kemudian diambil gergaji, digergajikan kepala mereka itu ila nisfain, putih dua kepala mereka. Nabi kata, diambil sikat besi, disikat rambut mereka sampai siap, keluar kulit daripada tengkorak keluar daripada otak, relai kepala mereka. La yasuddu an dini, itu pun mereka tak tinggal agama mereka. Nabi kata kepada Khabbab. Kalau kita duduk tempat Khabbab masa tu, kita nak kata apa? No? Aku pun teruk juga kena dengan besi tajam kat belakang. Kita kena bucu meja pun teriak, berasa dah. Kan? Member duduk melawak kat sekolah buat lagu tu kan. Tuan-tuan bisa kena tak tu? Sakit dah, geram dah. Kan? Ini kena besi tajam tusuk. Kalau kita jadi Khabbab masa tu, kita nak kata apa? Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata apa? Allah akan menyempurnakan hadzal amr. Allah akan yutimma hadzal amr. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Sabar, Nabi kata, tunggu. Allah akan sempurnakan urusan agama ini hatta yasirur rakib minal San'a ila Hadramaut la yakhafu syai'an illallah. Sehingga kan orang yang bawa harta-harta dia, orang yang bawa aset perniagaan dia, melintah daripada San'a pergi ke Hadramaut, tak takut kat siapa-siapa pun melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maknanya safe, selamat, secure. Bila Islam itu perintah, yang tu yang dikatakan rahmatan lil alamin tu. Bila Islam perintah, dunia penuh dengan keadilan, tak ada orang takut kat siapa dah, sampai orang meniaga. Nabi bagi contoh San'a Yaman tu pasal dia hujung dulu dan tak ada orang, kawasan perompak ke penyamun, dan peniaga kena lalu juga jalan tu dulu. Masa tu orang takut, tapi nanti kata Nabi, hampa akan tengok bila Islam boleh dah subur seluruh dunia, keadilan tertegak, maka orang-orang rahmat akan tiba, maka orang boleh rakib, bawa kenderaan, bawa aset, bawa kereta, pergi mana pun tak takut dah. Sampai tahap Nabi kata para singa boleh duduk sekali, para serigala boleh duduk sekali dengan kambing-kambing. Itu perumpamaan Nabi bagi. Abang kata betapa rahmat dan damainya kehidupan bila Islam disuburkan, disempurnakan seluruhnya oleh Allah. Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi. Walau bagaimanapun kamu semua ni tak sabar. Nabi kata lagu tu. Kalau jadi Khabbab kan, tapi Khabbab terima Nabi kata lagu tu. Sampai tahap tu Khabbab ni dia meninggal lambat. Khabbab ni dia meninggal tahun 37 Hijrah. Bermaksud zaman Sayyidina Ali dah. Dia meninggal masa tu, umur dia 73 tahun. Sebelum dia meninggal tu, dia sempat melalui zaman yang Nabi kata tu.
Zaman Abu Bakar, zaman Umar merintah, Parsi jatuh, Rom jatuh, Islam kaya tuan-tuan, kaya sungguh-sungguh ni. Buat balik kereta daripada Parsi, buat mai ke Madinah. Sampai orang Madinah hairan. Orang Madinah kata tentera kita perang dengan manusia ke perang dengan jin? Pasal apa? Pasal harta daripada Parsi yang balik mai tu punya mewah sampai dia tak biasa tengok. Bedak bagi kat orang Islam. Kaya Islam masa tu zaman Umar. Zaman Osman juga kaya. 6 tahun pertama dan 6 tahun kedua itu kaya. Cuma ada fitnah sikit ujung. Tapi pokoknya kekayaan masyhur kaya. Masa tu Khabbab, dia ada harta banyak. Dia rumah dia buang semua dinding, dia letak semua harta dia di sana. Siapa nak mai ambil apa, ambil lah. Pasal dia tak mau. Bahkan dia pula takut duduk dalam keadaan senang, sihat, kaya, lapang. Dia pula takut. Dia kata aku risau Allah bagi kita menang awal sangat. Aku takut aku lupa diri. Biar aku zaman dulu terseksa seronok lagi. Jadi lagu tu pula. No? Nah abang, itu proses bagaimana Allah menaikkan dan menjatuhkan sesebuah kaum. Proses bagaimana Allah memuliakan dan menghinakan sesebuah kaum. Bagaimana Allah memertabatkan kaum yang mengangkat agamanya. Dan bagaimana Allah menghinakan sesebuah kaum yang merendahkan agamanya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Orang nak masuk gear 2. Lupa lah. Dia kan boleh ke tu? Baik. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok kali kedua saya lupa. Dan saya ada satu poin saya nak sebut tu. Dia tak sampai pula dah. Tak puas lagi dia main kot. Bila mana Islam memerintah, no? Dia berlaku satu dua bila macam tuan. Macam ni. Kalau kita baca sejarah Arab, no? Sejarah Arab lama dulu. Arab ni satu bangsa yang mereka memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan kalau nak ikut. Bangsa ini pandai syair. Bahkan syair mereka ni boleh menjatuhkan orang dan menghinakan orang dan menyebabkan orang jadi gila gitu ya. Hanya dengan syair. Tak payah buat video fitnah apa, tak payah. Buat syair saja seseorang itu boleh jatuh. Kalau tak puas hati kat siapa-siapa, upah orang yang pandai syair. Dia akan reka syair, akhirnya orang tu buat syair. Jadi viral, orang pakai share, TikTok, FYP apa semua ni. Jatuh orang tu kan. Zaman tu. Zaman lah tak puas hati, upah siapa-siapa tembak kata kan. Tak, zaman tu. Syair pandai. Teknologi perubatan. Petua, pandai, hebat. Sampai Siti Aisyah cerita bila Nabi kena sihir tu, kena sihir, kena racun tu, ini Urwah tanya. Urwah bin Zubair tanya Siti Aisyah, mak menekan dia. Makcik ni pandai agama, saya tak heran pasal duduk dengan Nabi. Tapi pandai berubat ni makcik ambil ilmu daripada mana? Maka Siti Aisyah cerita masa Rasulullah sakit dulu, delegasi Arab datang dari seluruh penjuru Arab bagi petua kat saya, ajak saya cara nak bagi ubat kat Nabi. Itu yang saya pandai ilmu perubatan. Siti Aisyah tuan-tuan pandai ilmu perubatan. Ya. So pandai ilmu perubatan, pandai ilmu syair, seni sastra pandai, ilmu perang pandai. Apa lagi dia ni pandai? Ilmu nak tengok tubuh badan manusia, tengok rangka manusia, dia boleh tahu dia ni dengan dia ni ada beradik ke tak? Dia boleh tahu. Tengok tapak kaki, dia boleh tahu ni dua beranak betul ke dua beranak angkat saja. Kan dulu kan jahiliah, berzina dan sebagainya, keluar anak. Jadi ada 3 suku ni, bukan 3 suku gila, 3 buah suku diotoriskan oleh Islam. Selepas itu Bani Huzail, Bani Sa'ad, ada 2-3 bani ni yang dia boleh tengok rangka muka, dia boleh tahu hang ni anak kawan lelaki ni ke anak lelaki ni. Masa dulu zaman jahiliah kan dia berzina ramai. Kadang-kadang anak angkat orang perang, anak angkat sebagainya kan. Jadi dia pun boleh tahu. Hebat dia pun ni. Dengan sastra, dengan tradisi, dengan kepahlawanan. Kita cerita sebelum Islam ni. Siapa yang ada Sayyidina Hamzah, ni saya cerita sebelum Islam ni. Sebelum Islam ni. Sayyidina Umar, Khalid Al-Walid masa tu baru duk ambil PT3. Tapi kira kuat lah. Ya. Tokoh-tokoh yang hebat-hebat termasuk Islam dan bukan Islam ni. Tetapi kenapa dalam tempoh yang lama depa ni terjajah, depa ni jadi mundur, duduk ada situ. Parsi dah membina singgasana yang hebat ribuan tahun, Rom dah membina singgasana yang hebat ribuan tahun, ada sistem, ada mobility sosial, ada sistem peperiksaan, ada sistem undang-undang, ada mobility sosial tu orang kata apa? Hierarki masyarakat, ada sistem, ada jalan raya, ada tamadun. Tetapi Arab yang kita duk cerita tadi tu hebat, tapi tak boleh membentuk tamadun sendiri pun.
Kalau kita baca sejarah Arab, mereka berperang for the sake of 2 horses. Mereka berperang kerana 2 ekor kuda. Lumba kuda dulu. Gerak kalender kuda tak ada. Lumba kuda. Apa nama ni? Harbu Dahish nama kuda tu. Perang Dahish. Apa nama ni? Adalah krisis sikit bergaduh kerana kuda main tipu lah guna. Perang 40 tahun. Hanya kerana kuda lah. Dan banyak lagi kisah perang-perang lain kerana benda-benda yang remeh. Mereka tak boleh membentuk sebuah kerajaan pun walaupun mereka ada macam-macam kelebihan. Tiba-tiba bila Islam telah sampai kepada mereka melalui Nabi SAW, lihat bagaimana Islam itu telah mengangkat bangsa ini. Islam itu telah mengangkat bangsa ini akhirnya hanya memerlukan belasan tahun saja. Bila Nabi pergi Madinah, install Islam kat Madinah 10 tahun, sambung zaman Abu Bakar, zaman Umar dah berjaya menjatuhkan Rom dan Parsi simultaneously, serentak. Tuan-tuan, zaman Umar dalam perang Qadasiyah, dalam perang-perang dengan Rom dan Parsi dijatuhkan serentak dalam tahun yang sama. Sayyidina Umar hantar 2 tim pecah. Satu pi Rom, satu pi Parsi, lawan, dan dua-dua kalah di tangan Islam. Teratu. Bila Islam sampai, bila Islam tertegak, bila Islam disempurnakan, walaupun negara itu kecil, walaupun pasukan tentera itu tak ramai, tetapi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bangsa ini memerintah dunia. Itu yang Nabi kata tadi tu. Bila Islam sampai Bani Umayyah, bila Islam sampai ke Afrika, lihat bagaimana keadaan orang Afrika. Mereka membawa rahmat mereka, membawa risalah Islam ke bumi Afrika. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Sepanyol, ke Andalus, Abdul Rahman Ad-Dakhil. Mereka sampai ke Eropah, mereka heran. Orang Eropah masa tu busuk. Minta maaf sebut, ada orang Eropah sini? Tak ada orang tu. Orang Eropah, bila orang Islam sampai ke Eropah, orang Eropah masa tu, saya sebut busuk, kira tak apa dah dalam masjid. Tak apa kena. Busuk semua kan nak kata wangi kan. Busuk, gigi tak gosok, tak kenal apa itu sabun. Maka Islam lah yang datang memperkenalkan kepada mereka, ni dia sabun, cara nak buat sabun, ni dia kayu sugi, cara nak gosok gigi. Kena bagi cuci sikit lah gigi tu. Ada cara nak buat sabun, ada cara nak buat shampoo. Cara kepit kuku pun Islam kenalkan dalam tamadun Andalus, kepit kuku ni. Sumbangan Islam dulu, walaupun kita nampak macam kecil kepit kuku ya, tetapi menyelesaikan berapa banyak masalah ibadat orang. Mandi wajib jadi sah. Kita hari ni nak cerita benda besar-besar ni. Segala bahasa-bahasa besar bombastik ni, tapi tak nampak. Dulu kecil remeh, nampak lagu remeh, padahal menyelesaikan masalah yang besar. Hari ni we talk big, kita cakap besar tapi masalah kecil tak boleh selesai. Dulu cakap kecil tetapi masalah besar selesai. Tuan-tuan, okey. Mereka sampai ke Andalus, mereka membawa tamadun ke Andalus. Eropah menumpang Islam. Eropah kembali bangkit nanti, bukan nantilah, dalam itu kurun ke-17 nanti Eropah kembali naik. Mereka menumpang Islam. Dan sampai hari ini pun Eropah mengakui benda tu. Tuan-tuan ingat dah dulu, di YouTube pun masih ada, bila perbincangan tentang Brexit, Britain nak keluar daripada Europe tu, dia masih menyebutkan tentang bagaimana Eropah tumpang bila Islam datang ke Eropah, bawa tamadun mai ke Eropah. Dia masih sebut. Hatta Yahudi yang jujur pun menyatakan tahun-tahun keamanan Yahudi ialah tahun-tahun keemasan Islam. Masa Islam kontrol dunia, kurun ke-5 sampai kurun ke-15 dulu tu, Golden Ages of Islam, 1000 tahun. Kata Yahudi, itulah tahun keamanan bagi Yahudi. Sebab masa Kristian pegang dunia, mereka tak aman. Kristian paling benci kat Yahudi, tuan-tuan. Itu hakikatnya. Hari ni buat baik. Hari ni yang baik pasal dia bukan betul-betul Kristian, dia bukan betul-betul Yahudi. Yang tu ya. Hari ni ada satu gerakan yang dia lawan dengan dia lawan dengan Islam, dia lawan dengan Yahudi, dia lawan dengan Kristian. Dia melawan kemanusiaan. Saya bagi contoh, gerakan LGBT. Kita tak boleh kata LGBT ni musuh Islam. Dia musuh Islam dan dia musuh Kristian, dia musuh Yahudi, dia musuh semua agama. Dia musuh kemanusiaan. Hatta dia musuh kepada atheist pun. Atheist tak percaya Tuhan, tapi LGBT dia tak layan. Pasal fitrahnya bukan begitu. Tapi ada satu movement ni, dia boleh sokong sampai sama-sama Argentina. Ni geng mana ni? Ni geng Dajjal. Dia nak musuh kepada agama apa pun dan kemanusiaan mana pun, dia musuh kepada yang tu. Ni yang nak main kita ni. LGBT ni sampai tahap lah ni kesihatan WHO.
pun promote dekat Facebook mereka tentang budaya hidup LGBT, hak asasi. Apalah otak apa? Hak asasi apa? Sedangkan dia page kesihatan dunia. Dia tahu LGBT ni bawa kepada AIDS, bawa kepada HIV, tapi dia boleh promote. Pemikiran apa ni? Duk main dekat dunia orang ni. Musuh kemanusiaan. Nah. Hatta benda tu bukan kata salah agama, salah undang-undang Malaysia pun salah tau. Tapi tengok sekarang bagaimana dia jadi. Tak apa, patah balik sikit, dia nak main semangat lah ni. Patah balik sikit. Tuan-tuan, bila mereka sampai ke Eropah, mereka install, bawa Eropah kemajuan satu. No? Masa Eropah mai satu zaman dia panggil Wong Kenderung. Wong Kenderung ni satu zaman Eropah mereka macam dapat semangat baru. Nah? Bukanlah semangat baru, Allah takdirkan orang-orang asli Eropah ni keluar. Kalau tuan-tuan dalam bidang sejarah ni, tuan-tuan tahulah kisah ni. Orang-orang asli Eropah ni keluar ke pekan-pekan pasal tak tahan dah dengan orang-orang pekan Rom ni, orang bandar, orang Hadari depa ni teruk, maka orang-orang Badui depa ni keluar. Puak-puak mana ni? Puak-puak Viking, puak-puak Frank, puak-puak Anglo, puak-puak Saxon. Ini puak-puak ni yang main ni. Puak Frank pi ke Baitul Maqdis, puak Viking pi sampai ke Iceland, ke Denmark, ke Norway, puak Anglo pi sampai ke England. Depa ni pi ni. Pi masuk sampai ke Perancis. Depa ni puak gasar sebenarnya. Dan sebahagian dalam kalangan mereka ni, puak Norman antaranya yang pergi di England, mereka sampai ke kawasan bekas kawasan orang Islam. Contoh ni panjang, tapi dalam buku ni saya ceritalah. Tajuk kita malam ni tu Islam, Muslim, Kristian itu sempena buku ni. Buku ni saya tulis bila? Tahun ni juga, bukan tahun ni, tahun lepas lah, bulan 11, bulan 10 kot. Jadi kuliah malam ni nak cerita pasal intisari buku ni sikit. Tapi yang saya duk cerita ni tak masuk lagi ni. Tapi sedikit sebanyak buah nak bagi semangat lah, nak bagi panah-panah badan. Apa nama, dalam buku ni saya sebut sikit. Bila mana puak Norman itu sampai ke Sicily, Itali tu, Sicily Itali ke? Di Sicily tu dulu Islam perintah. Jadi dia heran bagaimana orang Itali ni, Eropah, Sicily ni, Eropah juga tetapi tertib. Sedangkan Eropah di England, Jerman, apa semua ni nampak teruk. Apa yang jadi kat orang di sini? Kaji rupanya zaman itu apa nama ni, masa tu King Roger nama dia, yang merintah tu King Roger. Dalam sejarah Islam dia kata Ar-Rajari. Rupanya ada depa ni mengamalkan Islam, bukanlah amalkan fardu ain tu tidak, tetapi budaya hidup Islam, hormat menghormati, bersih, peraturan ikut. Maka dia kata kepada orang Islam, kekalkan apa nak buat apa pun. Dia kata kepada orang bukan Islam, ikut Islam selagi mana yang bukan melanggar apa punya agama lah. Maksudnya kebersihan, undang-undang semua tu ikut. Dan dia panggil beberapa orang ulama Islam. Dalam buku ni saya cerita detail. Kalau tuan-tuan tak mau baca buku ni pun, tuan-tuan cari di tempat lain pun ada cerita detail tentang King Roger. Dia panggil beberapa orang ulama Islam, mai kat dia bentang hukum-hukum Islam. Tuan-tuan, hukum-hukum Islam ni banyak. Kaedah-kaedah usul fiqh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru, contemporary ni, depa ni susun buat kat dia. Maka disimpan sebagai satu manuskrip besar di istana dia. Lepas tu puak Frank ni minta, masa tu juga puak Frank serang Baitul Maqdis. Saya ingat tak Salahuddin Al-Ayyubi? Depa minta dia untuk hantar tentera Kristian dia pergi tolong Baitul Maqdis, dia tak mau tolong. Pasal dia dah sayang ke Islam dah. Panjang cerita, akhirnya Kristian tuduh dia kena, dia pun kena, tapi dia tak dibunuh lah, dia mati. Zaman anak dia kena serang balik dengan kerajaan Kristian, dia lari balik ke England. Pasal masa tu puak Norman dah install, dah duduk dekat England dah. Maka ringkas cerita ni, saya ringkaskan. Seorang kerani dia nama Thomas Brown buat pelari manuskrip Islam itu yang kata Tok Guru Islam tolong buat bagi kat King Roger tu, bawa pi ke England. Bawa pi ke England, dan masa itulah apa nama ni, cucu ke bukan cucu lah, cucu menekan aku tu lah. Dalam ni saya tulis detail lah. Ambil pasal bila dia kembali ke England, bila dia kembali ke England, dia heran. Pasal apa orang England ni teruk sangat? Pasal apa orang dekat Britain ni teruk? Undang-undang tak ada, bunuh hang aku. Tuan-tuan, masa tu dekat Eropah,
depa kalau bergaduh, kan depa kalau berebut tanah. Ya, depa nak selesai jumpa hakim akan buat trial by combat. Iaitu hampa dorang kena lawan, berguling hawan aku, siapa menang dia betul. Dia jadi semua zaman apa? Zaman pendekar hitam tu. Siapa kuat dialah raja, dialah betul. Siapa kuat dia betul, siapa lembek dia kalah. Trial by combat. Lepas tu trial by odds. Banyaklah undang-undang yang pelik-pelik yang mereka buat. Boleh banyak duit lebih maka dia betul. Saya baru ni di belakang rumah saya tu ubah parit. Tak mau cerita yang, bukan cerita yang tu lah. Tapi kontraktor ni dia bawa lah pekerja-pekerja dia main. Pekerja-pekerja ni Bangladesh, no? Lepas tu depa dia buat kerja tu tengah hari berhenti saya jamu ayak. Saya sembang lah dengan depa kan. Sembang cerita pasal Bangladesh apa semuanya lah. Kita akan tanya. Maka saya duk cerita lah, kata kami pun lebih kurang lah Malaysia ni pun sakal tengok lah ni ramai kawan-kawan buat belajar tinggi-tinggi pun tak kerja. Rupanya member hak duk cerita kat saya ni, hak yang tolong kok hak rumah saya ni ada master. Ada master tuan. Nah, hak duk tolong korek kok rumah saya ni. Dan saya kata kat dia, awak yang tak kerja kemas sikit kan. Dia kata, tak tahulah ni dia cerita. Nah, ini riwayat apa daripada dia. Dia kata negara dia kalau nak kerja government kena bayar 50,000 dulu kat pegawai. Bayar 50,000 depa lah kot. Bayar 50,000 dulu barulah dia sign nama dia boleh masuk kerja kerajaan. So dia macam pelaburan. Hang nak kerja kerajaan nak senang, nak ada duit bulan-bulan, nak ada pencen, hang kena lambuk dulu. Jadi dia kata orang-orang kaya ya akan terus kerja. Orang susah lagu kami hang belajar tinggi mana pun hang tak kerja. Tu kena lari mai sini. Susah lagu mana pun lagi seronok duduk sini dia kata. Saya harap kita mungkin tak sampai tarah tu lah. No, tapi jadi lagu tu tuan-tuan. No, Allahu Akbar. Tak apalah. Ni di Eropah macam ni teruk. Padri pun jual agama kan. Teruk sungguh. Apa nama ni? Gereja kontrol masyarakat. Kontrol kalau elok tak apa. Kontrol bagi jadi salah. Orang agama boleh buat salah. Orang bukan agama tak boleh buat salah. Nah, orang ada duit banyak boleh langgar undang-undang. Pasal boleh bayar kat father, kat padri. Orang tak ada duit tak boleh langgar undang-undang. Macam zaman lah tuan-tuan. Orang duit banyak dia boleh pi ikut apa nama ni, lorong kecemasan 300 ya. Gaji dia 30,000 dia heran apa? Kalau orang tu gaji 800 dia nak lalu ke orang kecemasan? Dia tak lalu. Jadi orang kaya bebas lalu tu. Ni undang-undang Eropah ni. Patut bukan 300, patut 30% daripada gaji. Kalau gaji dia 100,000, 30,000 sama untuk dia. Kalau gaji dia 1,000, 300 sama untuk dia. Tapi susahlah nak buat begitu kan. Tapi pokoknya kena buat. Tidak geram kita tengok. Kan? Orang kaya boleh buat salah. Orang miskin tak boleh buat salah. Ni di Eropah. Sampai masa tu King Henry. Dapat dah nama dia. King Henry kedua. King Henry lah. Zaman Thomas Brown itu awak balik dia tengok assizes pasal dia ni diasuh di Sicily. Jadi bila depa kena usir Norman kembali ke England, dia mai ke Eropah, dia tengok teruknya orang Eropah ni, maka dia ambilkan The Assizes of King Roger. Nama dokumen itu kalau tuan-tuan nak balik study, The Assizes of King Roger. King Roger the second. Tak apa tuan-tuan cerita lagu ni. Okey no? Tuan-tuan kalau tak okey tuan-tuan kat tangan lah. Saya takut juga saya nak cuba nak padan dengan tune tuan-tuan ni. Saya susah hati saya fikir saya tanya ustaz lah. Saya nak cerita lagu mana ni? Tune lagu mana? Kan? Saya pun malam ni saya duk belajar dengan tuan-tuan ni. Tuan-tuan rasa ustaz, tu suruh cerita Eropah-Eropah ni. Tuan-tuan kat tangan tak apa. Saya okey, saya tak ada masalah. Tapi saya tak main dah lepas tu. Tuan-tuan kat tangan ni. Kami tak mau dengar lah ustaz cerita-cerita Eropah. Kami nak cerita Allah ni PM10 aku benar. Tapi saya tak boleh cerita lah yang tu politik kan. Tapi saya suka kat dia. Tapi sambung. Maka tuan-tuan, kat mana tadi? King Henry II ni, dia ambil The Assizes of King Roger II ni, dia install balik. Dia cuba selarikan dengan undang-undang Eropah. Itu yang jadi common law of British. Common law of British tu main daripada Assizes of King Roger II. Yang British tu amalkan. Perancis pakai apa? Pakai civil law betul tak? Civil law. Tuan-tuan baca surah civil law. Dia balik kepada sampai ke Muwatta' Imam Malik. Tuan cari sejarah dia. Civil law tu kembali sampai ke Muwatta' Imam Malik. Sebab Muwatta' Imam Malik tu khalifah suruh buat sebagai panduan kepada penduduk-penduduk Bani Umayyah masa tu, Kerajaan Umayyah. Khalifah Bani Umayyah minta Imam Malik buat satu kitab yang boleh menjadi panduan kepada semua. Imam Malik minta tak mau. Akhirnya
Khalifah pandai cakap sikit lah. Kalau hang tak mau buat siapa lagi orang Islam, orang beragama, pandai lah tuan-tuan, ringkas cerita. Akhirnya dia buat muwatta'. Muwatta' antara kita hadis yang paling awal. Antara yang paling awal. Ya. Lepas tu Khalifah kata dia nak jadikan sebagai silibus rasmi. Imam Malik tak setuju lah. Tapi walaupun Imam Malik tak setuju, memang diguna pakai sebagai rujukan para Raja Umayyah masa tu. Ya. Bahkan kerajaan Melayu pun tuan-tuan, raja-raja dulu mengamalkan bacaan Nasihatul Muluk. Nasihatul Muluk. Nasihat kepada para raja. Mereka membaca benda tu. Tradisi keilmuan para pemerintah itu ada zaman itu. Sultan Malikus Zahir kedua, Ibn Battutah sebut dalam Rihlah, dia sampai ke kerajaan Pasai. Bagaimana sultan itu mesra dengan ulama, mesra dengan ilmu, duduk bincang fatwa. Itu budaya dia. Zaman itu. Saya terlajak dah contoh Melayu. Saya tak mau contoh Melayu lagi. Kata balik Eropah. Maka dia bawa Assizes of King Roger itu membentuk common law dan seperti mana Eropah yang tuan-tuan tengok sekarang. Saya bagi satu contoh ya. Satu kaedah dalam usul fiqh kita, kullu jinayah la tanzajir illa bil qatli yuqtal. Itu kaedah. Setiap jenayah yang tak boleh dihapuskan, buatlah lagu mana pun tak boleh hilang, maka kita kena cari sos dia. Maka sos itu kita kena hapuskan terus, bunuh terus. Itu kaedah. Maka bila kaedah ni masuk tuan-tuan, antara benda yang selesai, misalnya saya bagi contoh moden dekat dengan tuan-tuan, orang yang edak dadah. Pasal tu sampai ke British pun, sampai ke undang-undang besar pun, orang-orang yang masalah dadah ni dia boleh bawa hukuman gantung sampai mati. Pasal tak boleh dah kita tangkap, masuk dalam surat serenti, habis duit banyak, isap balik. Islam bagi penyelesaian, bukan buat kawan ni pesakit yang atas ada edak tu, bunuh. Pasal tu sampai tahap bunuh. Itu kaedah mana tu? Tu kaedah kita tu. Muwafaqat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tapi kaedah usul kita. Itu yang dikumpul dibawa sampai dalam tamadun India. Aurangzeb ni anak yang buat Taj Mahal tu. Dia buat fatwa Alamgiri pun menyelesaikan banyak masalah masa tu di kawasan Asia Selatan. Lepas tu pula kalau kita cerita pasal kerajaan Melayu Islam, Melaka misalnya, kita ada undang-undang hukum kanun kita ada undang-undang laut Melaka. Sampai atas laut ada undang-undang. Hari ni zaman moden yang kita kata moden sangat, nak buat jahat pergi atas laut lah. Tu ya. Nak main judi, adalah kapal dah, tunggu sat lah. Naik kapal dia pergi tengah-tengah sepadan yang tak ada mana negara, situlah nak main. Kita pun lalu zaman tu, tapi tak main lah. Tapi tahu, nak buat jahat atas laut lah. Dulu atas laut ada undang-undang laut, tak lepas. Jadi siapa yang lebih bertamadun sebenarnya? Jadi inilah semua benda tuan-tuan yang kita namakan sebagai krisis yang menimpa umat Islam. Ini yang saya maksudkan sebagai krisis. Sebab kita, tuan-tuan, kita berada pada satu zaman yang kita merintah dunia kan. Orang sampai gerah dengan kita. Bahkan orang mengundang kita untuk masuk ke negara mereka, bebaskan mereka. Daripada raja yang agama sama dengan mereka, kita masuk ke negara-negara Eropah tu tuan-tuan. Orang Eropah minta kita masuk. Sebab mereka faham bila Islam masuk sebagai rahmat. Islam takkan bunuh. Cerita yang terkenal Sayyidina Umar, ingat tak? Sayyidina Umar pergi buat mesyuarat dengan padri di Baitul Maqdis, di gereja Masjid Umar, sampai sekarang ada. Macam mana? Jalan Kita tambah sikit masa kecederaan. Apa nama ni? Tuan-tuan tahu cerita tu kan? Tuan-tuan pun sini orang-orang yang berada, tuan-tuan mungkin pernah pergi sana. Ada Masjid Umar kan? Saya tak pernah pergi, saya pun tengok dalam Discovery, tengok dalam bacaan lah. Tapi kisah tu benar lah. Yang Sayyidina Umar pergi meeting dengan padri di Baitul Maqdis dalam gereja. Kemudian masuk waktu semayang kan. Sayyidina Umar kata, aku nak semayang Ustaz. Padri ni pergi ambil barang-barang, bukanlah pergi ambil barang lagu, sediakan tempat untuk Sayyidina Umar semayang dalam gereja lah. Semayang di situ. Sayyidina Umar tak mau. Sayyidina Umar tak apa, aku semayang di luar. Maka Sayyidina Umar keluar, semayang di luar. Maka lepas pada tu padri tanya, kenapa Amirul Mukminin tak mau semayang dalam gereja? Kita salah faham hadis tu, riwayat tu. Kita ingat jangan semayang dalam gereja dalam arti kita menghormati gereja mereka. Itu betul, tapi tak berapa tepat. Yang tepatnya jawapan Omar. Omar kata apa? Aku tak mau kelak orang Islam akan menjadikan gereja ini sebagai masjid.
Ayat tu kita faham kata, oh, pergi masuk gereja semayang, takut Umar fikir aku tu. Bukan. Maksud ayat Sayyidina Umar itu, aku takut umat ini, umat Islam ini akan menjadikan gereja ini sebagai masjid. Maksudnya lepas aku semayang sini, aku takut orang Islam orang Islam kan ramai, kuat. Kristian kan masa tu lembek, lemah. Takut orang Islam anytime dia boleh attack gereja ni, dia tukar gereja ni jadi masjid anytime. Sebab aku dah semayang sini. Maksudnya orang Islam masa tu dia order, dia dapat, dia nak, dia boleh. Setakat nak pergi tumbang satu gereja tu, Allah, senang sangat lah. Umar dah semayang gereja tu, cantik, kita pergi tukar jadi masjid lah ni. Orang Kristian tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Jadi aku tak mau sampai tahap tu, maka aku semayang di luar. Sebab tu sebelah ada masjid Umar di sana. Itu maksudnya apa? Walaupun Islam dah duduk kedudukan yang tinggi, yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dapat rahmat kasih sayang Allah, merintah dunia, semua negara-negara kecil, agama-agama lain semua takut kepada mereka, Islam memiliki segalanya, itu pun kita jaga kesusahan orang minoriti di bawah kita ni. Kristian minoriti masa tu lembek lemah. Fikir tak mau nanya dia. Tak mau nanya dia. Kalau aku buat ke tu sekali lagi, mereka ni pakat buat masjid, habis gereja dia. Tak apa, bagilah. Tahu tu tuan-tuan. Ya. Itu cara Islam yang Allah ajarkan kepada kita. Nabi Sulaiman dulu tuan-tuan bukan kata aduan rakyat, aduan semut pun dia dengar. Ya. Dengan kata rakyat, semut pun dia dengar. No? No. Jadi bagaimana Islam telah mengajak kita, dan bagaimana tiba-tiba hari ini kita hilang punca. Ya. Tapi sebenarnya kita hilang punca bukan baru hari ini. Kita hilang punca, saya duduk tengok lah. Mula-mula kita hilang punca kurun ke-13. Tahun 1256. To be exact lah. Iaitu serangan Mongol. No? Masuk Baghdad. Sebab sebelum itu Islam never been defeated before. Islam tak pernah kalah tuan-tuan lah. Sejak Khalid Al-Walid masuk, Islam tak pernah kalah battle. Tak pernah. Nah, kalau perang kecil-kecil biasa, tetapi perang kecil-kecil di dalam perang besar, so perang besar tu kita menang. So kadang-kadang perang Qadasiyah besar 8 hari. Dalam 8 hari tu adalah satu hari yang kita kalah. Dia tak kira lah. Maksudnya seluruhnya markah keseluruhan kita panggil apa? Agregat kita menang. Macam tu. Macam tu. Jadi kita tak pernah kalah sejak Khalid Al-Walid sampai Mongol. Sebelum Mongol masuk, masa tu di Baghdad, dah ada orang Islam faham. Bila orang-orang bukan Islam tanya, apa bukti Islam betul? Masa tu dah ada golongan yang tak mau ilmiah. Bukan tak mau ilmiah, yang dah rasa macam ilmiah tak penting. Maka dia berkata apa? Hang tengok Islam. Pernah kalah tak perang? Tu tanda ada kami betul. Betul satu sudut, tapi tak boleh guna. Poin macam tu mudah. Poin mudah lagu tu akan makan diri. Dah makan diri dah tuan-tuan. Masa perang Mongol, bila Mongol masuk hantam Baghdad, hancur Baghdad. Tuan-tuan betul kisah tu. Orang-orang yang bermain logik ini mula bertanya, kalau Islam menang itu maksudnya Islam betul, kali ini Islam kalah. Adakah Islam telah salah? Dan masa tu orang mula masing-masing pakai teori masing-masing. Keluar pahaman itu, falsafah ini, akidah ini, pahaman ini. Keluar macam-macam pelbagai falsafah akidah ni. Masing-masing cuba keluar memberi jawapannya balik. Ya. Mailah 2-3 orang tokoh selamatkan balik benda tu. Mai. Ya. Ibn Taymiyah dan semisal dengannya lah, bukan dia seorang lah. Ya. Cuba luhurkan balik. Selamat balik, elok balik. Baik, lepas pada tu kalau zaman moden ini saya nampak pada kurun ke-18. Ya. Kurun ke-18 ini kita betul-betul jadi macam kena hantam. Ya. Sebenarnya kita betul-betul lost kurun ke-20. Lebih tepat 1924. Ni nak main ni, bulan 3 ni. Ulang tahun ni. Dah, ulang tahun. Ulang tahun kedukaan lah no. 1924. Itu lebih tepat lah. Tetapi fasa itu dia telah bermula kurun ke-18 lagi. Di mana masa tu kita dah tak mengamalkan agama yang sebenar, kita taklid buta, kita jauh daripada agama yang sebenar lah.
kita dah tak bercakap tentang akademik lagi, ilmiah lagi, kita banyak main sentimen dan emosi. Itu maksud saya. Macam kes Baghdad tadi tu. Apa bukti Islam betul Islam menang perang. Macam tu. Apa bukti Islam betul ni terbakar rumah dia, Quran tak terbakar. Betul tak? Betul, tapi tak boleh jadi hujah. Sebab apa? Kalau orang jumpa Bible tak terbakar juga, nak jadi apa masa tu? Maksudnya benda tu, habis tu takkan nak nafi, tak nafi, cuma simpan, bukan jadi hujah. Kalau jadi hujah, kita akan binasa. Apa bukti Islam betul bila main tsunami besar, masjid kita tak masuk ayat. Ada orang jumpa gereja pun tak masuk ayat. Akan masa tu gereja jadi betul maksudnya benda tu kita simpan, bukan jadi hujah. Pilihan raya, kemah parti kita tak terbang, kemah parti tu puput angin, parti tu salah. Tak apa ke ni? Tak sebut parti mana kan? Tak boleh hujah macam tu. Tak boleh. Pasal akhirnya kalau Allah nak takdirkan esok kemah kita pula terbang, masa tu takkan kita jadi salah. Maksudnya poin saya, parti mana pun sama ni. Sentimen emosi buang. Yang penting hujah. Akademik. Selamat sikit saya terlepas sebut tadi tu. Sini banyak warna kan? Tak apa, saya buta warna. Baik. Maka pada kurun ke-17, kurun ke-18 itu kita telah jadi umat yang macam tu. Sedangkan Eropah ambil ilmu-ilmu kita, depa duk bina satu-satu strategi. Depa ada perang saintis dengan gereja. Tu ingat tak sebelum tu? Geng-geng Protestan, Lutheran. Luther tu sebelum tu lagi. Tapi zaman kurun ke-17 tu dia main gerakan Freemason. Freemason dalam hari ni kita sebut Freemason orang sembang konspirasi lah. Tapi Freemason zaman kurun ke-18 itu gerakan-gerakan sains, bertempur dengan gereja, dibunuh, dibakar, lawan. Masa tu Isaac Newton, Galileo Galilei ni semua gerak-gerakan depa ni. Ini bukan nak contoh konspirasi tak, ini nak contoh gerakan Freemason awal itu. Yang cuba mencabar kedudukan orang-orang the man depa ni, mainstream depa ni, tokoh-tokoh agama depa, tokoh-tokoh politik depa, tokoh-tokoh bangsawan depa ni, cabak pokok tu. Maka akhirnya tuan-tuan membuahkan hasil. Sampai penghujung kurun ke-18, apa depa buat? Depa nak pecah tembok tu, depa serang Mesir. Bila 1798 Napoleon serang Mesir. Tuan-tuan, masa Napoleon masuk Mesir, that was the first time ever orang Europe masuk Mesir, masuk negara Islam. Ya, saya faham tuan-tuan akan kata tu Portugis masuk 15-11, betul tak? Ini dalam kerangka moden ni. Dalam kerangka yang masuk dalam arti kata nak ubah fikiran ni. Saya faham. Kurun ke-16 dah masuk dah Portugis, tapi dia bertempur. Tapi senang abang, dalam wilayah Uthmaniyah lebih dekat itu, dia masuk ke Mesir. Dan masa tu tuan-tuan, saya baca, boleh sikit saya minta izin sikit je. Saya jadi geram ke mana dah. Nak cerita. Dia masuk tu tuan-tuan, saya baca lah. Dia masuk ke Mesir, dengan dikata kepada penduduk Mesir, wahai penduduk Mesir, ada yang mengatakan tujuan saya datang ke rantau ini hanyalah untuk melenyapkan agama kamu. Itu jelas tidak benar dan janganlah kamu mempercayainya. Katakanlah kepada mereka yang terpedaya bahawa saya datang hanya untuk membebaskan kamu daripada kuasa yang zalim. Sungguh tuan-tuan, memang masa tu kerajaan Islam dah zalim dengan rakyat dia. Sungguh. Baik. Malah saya lebih baik daripada kaum Mamalik Mesir, kerana saya yang menyembah Allah Ta'ala dan saya menghormati Nabi-Nabi dan Al-Quran yang mulia. Dalam ni, tatak dalam sejarah world history, Napoleon isytihar dia Islam dan para pegawai dia mengucap. Tapi yalah, kita akan kata dia politik. Dia tak mengucap, cuma dia isytihar, dia Muslim. Sebab dia nak masuk kepada orang Mesir. Kelicikan dia. Bila dia dah masuk, berlaku peperangan. Bila perang berlaku, baru orang Mesir tahu mereka tertipu oleh Napoleon. Dan mereka terkejut masa tu tuan-tuan. Saya baca sikit bagaimana orang Islam masa tu terkejut. Terkejut kenapa? Umat ini siapa yang kata ni? Syekh Qutb sebut dalam memori, dalam kitab Hal Nahnu Muslimin, kata Syekh Qutb, perang Mesir itu kita menang. Tapi kita menang ada sebab tuan-tuan. Kita menang kenapa? Satu, gerakan-gerakan Islam tahmai pada Bana Halau turun pergi ke Mesir tolong orang Islam. Satu. Yang kedua, British mai tolong orang Islam. British pun ada pasal kat tu. Yang ketiga, Yahudi yang sponsor Napoleon awal akhirnya boykot Napoleon. Pasal Napoleon kata, aku dapat Mesir, aku akan masuk Palestin.
Kalau aku masuk Palestin, orang Yahudi boleh buka negara kat Palestin dengan syarat duduk bawah kuasa Perancis. Orang Yahudi marah. Jadi Yahudi mula tukar, daripada pilih Perancis, Yahudi pilih Britain. Itu yang jadi perang Waterloo tu. Lepas pada tu Napoleon kalah. Itu panjang cerita tu. Napoleon kena lari tinggal Mesir, pi perang Waterloo, dia kalah mati terbuang. Di pulau seorang-seorang dia kan, dengan bini dia. Baik. Tapi pokoknya Islam menang perang Mesir. Tapi kata Syekh Qutb dalam Hal Nahnu Muslimun, dia kata apa? Kesan perang itu, orang tak nampak yang Mesir menang. Orang nampak apa kesan dia? Umat Islam ketika itu mula terkejut dan kagum dengan meriam Napoleon. Ya, pada mereka pedang Mamalik tak setanding pun dengan meriam baru yang tidak pernah mereka kenali dan tak pernah mereka terbayang boleh wujud di tangan musuh. Sebelum kurun ke-18, kita duk rasa kemah. Kita pi mana pun orang hormat kita. Islam pi mana pun orang tunduk dengan kita. Lepas kurun ke-18, kita satu bangsa yang membebaskan Eropah, yang menjadi tuan, yang menjadi pembawa rahmat kepada seluruh alam. Akhirnya tiba-tiba kita lah tabik, yes sir, yes sir, yes sir. Sama berlaku di Arab, sama berlaku di tanah Melayu. Jadi white man burden, beban orang putih, tiba-tiba dia main nak ajak kita cara buat undang-undang. Bukan kita tidak ada undang-undang. Hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka, berapa banyak undang-undang Perak, banyak situ undang-undang kita, Tarikh Fatani, cerita banyak sejarah undang-undang Pasai, Aceh, banyak tuan-tuan, bohong ya. Tapi depa mai tiba-tiba depa nak ajak kita tamadun dan kita pemula angkat tangan tabik mereka. Saya nampak peralihan dia bermula dalam kurun ke-18 itu. Kemudian dia makin slow turun sampai kurun ke-20 kita pun jatuh semuanya. Kurun 21 saya ingatlah dia macam saham juga. Dia panggil apa? Volatile apa benda tu. Kita mungkin jatuh. Apa dia panggil apa? Dia akan tenang naik balik dia. Saya nampaklah kurun ini kita mungkin akan naik balik. Ya. Saya tak main lah, tapi kawan-kawan ada cerita ada nama istilah tu. Kita akan naik balik. Ya, saya nampak dengan kesuburan majlis-majlis ilmu, tuan-tuan dulu kuliah maghrib mana nak dapat ni anak-anak muda ni. Berapa ramai tidak? Dulu semua jenis-jenis backho lah, jenis. Minta maaf tu, saya pun dah dikutuk nanti. Tapi lah anak-anak muda ramai. Jadi saya ingat masa depan milik Islam. Milik Islam. Siapa Islam tu Ustaz? Ustaz nak kata parti mana? Tak, saya tak kata parti mana-mana. Islam lah, orang Islam. Regardless of any party lah. Dia bawa Islam yang betul, dia bawa mesej kebenaran, bawa keadilan, bawa agama. Islam lah dia. Jangan kita kecilkan skop tu kan. Jadi masa depan milik Islam. Asalkan kita mau teruskan ijtihad ni, jihad perubahan ni, insya-Allah. Jadilah kita ini, kalau kita tak sempat nak sediakan diri kita untuk Mahdi dan untuk Isa AS, kita sediakanlah anak-anak cucu kita ni untuk jadi tentera bagi mereka. Nabi Isa tak turun untuk pimpin Borea. Nabi Isa turun pimpin tentera. Takkan kita nak hantar anak cucu kita duduk kaki BTS tu. Tuan-tuan tahu ada BTS? Nyanyi Korea yang pakai celok tak apa, pakai make lipstick, pipi, sapak rasa geram. Penyanyi lelaki, BTS tu betul kan? Kan BTS tu perempuan? Saya bukan tahu kan? Lelaki kan? Lelaki tapi dia pakai lagu perempuan kan? Tuan-tuan balik tengok telefon anak-anak, takut ada sungguh. Penyanyi lelaki tapi dia lagu apa nama ni, lembek semacam serupa dengan cendol lagu mana tak tahu. Dan depa tu boleh jadi hero tuan-tuan. Saya pun tak faham. Ini pun juga saya ingat ini agenda perlembutan yang berlaku dalam dunia ni. Pakat jadi lembut habis. Tuan-tuan, hero Melayu dulu siapa? Eman Manan. Lepas tu Awi. Umur aku. Lah saya tak kata lembut tapi lah dia duk main cari kita pun tak kenal dah. Jadi tak tahulah hero-hero pun dulu kemah nampak. Lah tak tahu dah. Patah habis semua. Buat kemak badang. Tahu lah. Tapi tuan-tuan, tak maaf tak baik kata korang. Tapi kalau kita tak sempat jumpa zaman itu, saya minta tolong kita sediakan anak kita ataupun cucu kita untuk wariskan kita. Jadilah salah seorang daripada tentera umat Islam yang akan bangkit nanti. Saya tutup dengan hadis kata Nabi. Dua hadis. Satu hadis kata Nabi, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan dia tak pernah berjuang dan tak pernah terfikir pun nak berjuang. Maksudnya kalau Israel datang, Dajjal datang, aku tuang. Aku tak pernah terfikir, tak pernah berazam pun.
maka kata Nabi, mata ala syu'batin min nifaq, dia akan mati atas salah satu cabang-cabang munafik. Ini hadis sahih Muslim. Habis tu ustaz, kita tak berjuang macam mana? Niat. Jadi apa-apa pun jadi apa, kena tindas agama aku akan bangkit. Satu. Yang kedua sebagai penutup, macam mana ustaz, kita tidak ada kesempatan nak berjuang, kita takkan saya nak kena start nak kena pi di Syria, pi di Palestin kalau mampu. Tapi zaman ni dia ada undang-undang, dia tak boleh langkah pilih begitu saja, saya faham. Nah, dan kita pun jangan terbiang pilih begitu saja. Nah, baik. Faham. Tapi kata Nabi dalam hadis yang lain, man sa'alallah asyahadah bisidqin. Jadi ingat betul-betul hadis ni nah. Ingat, tanam. Kalau kurang-kurang kalau saya balik nanti tuan-tuan tak dapat yang sejam tadi, tuan-tuan dapat hadis ni pun saya alhamdulillah dah. Kata Nabi, man sa'alallah asyahadah bisidqin. Siapa yang minta kepada Allah akan kedudukan mati syahid. Siapa yang mohon kepada Allah syahadah bisidqin, dengan benar-benar permohonan, nak sungguh-sungguh, ya Allah, aku nak mati syahid, ya Allah. Ha? Siapa yang nak sungguh-sungguh kedudukan itu, ballaghahullahu manazil asy-syahadah hatta in mitta ala firashi. Allah akan sampaikan dia pada kedudukan syahid itu walaupun dia mati atas tempat tidur dia. Tu hebatnya kasih sayang Allah. Dia nak mati syahid sungguh-sungguh, tapi jangan duk bom orang tak tahu lah. Kita kena ikut peraturan, tapi tak dapat. Tapi nak teringin. Ballaghahullahu manazil asy-syuhada wa in mitta ala firashi. Allah akan bawa dia letak pada kedudukan para syuhada walaupun dia mati atas tempat tidur dia sendiri. Pokoknya apa? Jangan berhentilah kita ini daripada hidup berjuang. Seperti mana hadis pertama yang saya baca masa saya mula-mula duduk tadi tu. La tazalu ta'ifatun min ummati az-zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan, saya berhenti tepat pukul 9. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Ni malam saya baru nak kenal tuan-tuan, saya baru nak tune lagu mana. Setengah tempat dia suka cara moden, setengah tempat dia nak cara klasik, setengah tempat dia tak mau tahu politik dunia ke, apa Eropah ke, segala sizes, segala Roger Henry dia tak mau tahu. Dia nak tahu apa ni Arab, apa ni masalah-masalah di kampung, apa ni apa batal semayang wuduk semua. Betul juga satu segi. Setengah tempat dia nak kerangka fikiran yang tinggi sikit, dia nak perbincangan tentang yalah merentasi sepadan tamadun, kritikal sikit. Jadi saya tak tahu. Saya main malam ni dalam keadaan saya zero. Jadi saya minta maaf lah kalau tune saya tak ubah kenal dengan tuan-tuan. Apa-apa pun nanti ala kulihal tuan-tuan bagi tahulah kat Ustaz Anas ke gimana ke, teguran kepada saya sebagai anak lah, bukan berceramah. Saya pangkat anak ni. Saya beranak tu 90. Bukan main nak mengajar, main nak orang present saja, macam anak murid present depan cikgu. Begitulah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.